Suatu ketika dahulu, ada seorang penyanyi terkenal yang bernama Naura Altakaka Naura. Beliau pernah membuat persembahan di Kuwait dan negara jiran. Suatu hari, seorang perempuan meminta beliau untuk membuat persembahan nyanyian di perkahwinan anak perempuannya dan berjanji untuk membayar upah yang lumayan, terutamanya untuk penyanyi pada ketika itu. Dan Nora pun membawa kumpulannya yang terdiri dari 6 ke 7 orang perempuan untuk membuat persembahan di rumah itu. Mereka pun tiba di rumah yang megah, dihiasi dengan lampu yang terang dan berkilauan, dipenuhi dengan tetamu yang menari dengan riangnya. Mereka pun pergi ke ruang yang disediakan, duduk di lantai yang berlapikkan cushion, adab yang dipraktikkan dahulu. Ketika mereka duduk, tetamu perempuan dengan terujannya terus bergegas menemui Naura dan kumpulannya. Seperti yang dimaklumkan tadi, Naura ini adalah penyanyi yang terkenal dan mereka pun bersapa dengan mencium pipi ke pipi. Salah seorang kumpulan Naura perasan yang pipi tetamu yang mereka cium itu terasa panas, seperti mereka menghidap demam panas dan memiliki aura yang maskulin. Naura pun perasan, tetapi menyuruh kumpulannya untuk melupakan sahaja perkara itu. Kumpulan mereka pun pergi ke bilik yang telah disediakan dan meletakkan alat-alat muzik mereka, berlatih dan membiasakan diri mereka sementara menunggu tetamu yang lain hadir. Setelah mereka memulakan persembahan, pada awalnya semua baik-baik sahaja. Tetapi ruang rumah semakin penuh dengan tetamu dan jika dilihat sepertinya mustahil rumah kecil itu menampungi tetamu yang begitu ramai sekali. Ianya sangat sukar sekali untuk berjalan atau bergerak ketika itu. Kumpulan Naura pun tetap terus membuat persembahan sehingga larut malam. Di antara satu lagu ke satu lagu, ibu bapa pengantin perempuan maupun pengantin lelaki akan berterima kasih kepada mereka dan para tetamu pun akan mendatangi mereka untuk memesan lagu yang mereka mahu. Ketika masa rehat, salah seorang kumpulan Naura pun bertanya pada Naura, "Adakah kamu perasan perkara yang aneh tentang tetamu-tetamu itu?" Naura pun hairan dan berkata, "Apa maksud kamu?" Kumpulannya pun menjawab, "Kulit mereka begitu kasar dan kami merasa panas yang aneh sekali dari tetamu itu." Naura pun ketawa, lalu berkata, "Kamu mungkin mengimajinasikannya sahaja." Kumpulannya pun terus berkata, "Muka mereka itu seakan-akan ada benda tajam. Macam mana kamu tidak perasan akan hal itu?" Naura pun berasa cemas dan sedikit takut, tetapi dia tidak mahu melihatkan reaksinya itu. Dia cuba bercanda dan ketawa untuk menghilangkan cemas dan takutnya, supaya kumpulannya pun tidak merasa cemas dan merosakkan persembahan mereka. Kumpulannya tetap membuat persembahan dan jam pun telah menunjukkan lewat tengah malam. Para tetamu semakin rancak dan ianya tidak nampak seperti normal. Mereka tidak menunjukkan sebarang keletihan walaupun sudah menari berjam-jam dan mereka tetap mahu juga persembahan itu diteruskan. Ketika kumpulan Naura tetap meneruskan persembahan mereka, mereka perasan sesuatu yang menakutkan sehingga meremangkan bulu tengkuk. Mereka nampak tangan para tetamu yang menari itu berbulu. Bila para penari menaikkan skirt mereka, ianya menampakkan kaki mereka seakan kaki kambing yang mempunyai pisau dan garpu. Kumpulan Naura pun jadi cemas dan merasa takut sehingga terlihat ketakutan mereka dan menjejaskan nyanyian mereka. Pada masa itu,
Nora membagi isyarat pada kumpulannya untuk menyanyi dengan lebih kuat lagi dan jangan menghiraukan apa yang mereka lihat. Mereka pun mencuba sedaya upaya untuk menyanyi seperti biasa. Tetapi salah seorang kumpulan Nora merasa takut sekali dan terus pingsan. Para tetamu ada yang mendatangi mereka bertanyakan, adakah dia baik-baik saja? Nora pun menjawab yang dia baik-baik sahaja dan hanya merasa keletihan. Mereka pun berbalik semula ke bilik yang telah disediakan dan mereka berasa takut sekali. Nora cuba meredakan keadaan dan berkata, "Kamu semua tahu kan yang mereka bukan manusia? Mereka adalah jin. Sekarang kita harus berpura-pura seperti tidak ada apa yang berlaku supaya mereka tidak mencederakan kita dan supaya kita dapat pulang dengan selamat." Dan mereka pun pergi balik semula ke ruang utama dan menyambung persembahan mereka sehingga azan subuh kedengaran. Tiba-tiba udara menjadi dingin dan kuasa elektrik padam. Sunyi menyelubungi ruang utama dan pada ketika itu, kumpulan Nora tergamam dan terus berteriak ketakutan. Nora menyuruh mereka berhenti berteriak dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan menyuruh kumpulannya berlari ke pintu keluar. Apabila mereka semua berjaya keluar dari rumah itu, mereka ternampak kelibat seorang lelaki. Lelaki itu pun terkejut dan bertanya, "Bagaimana kamu boleh sampai kemari?" Mereka tidak tahu kalau lelaki itu manusia. Tetapi setelah meneliti, mereka pun sedar yang lelaki itu memang manusia dan menjelaskan padanya bahawa mereka telah dijemput membuat persembahan nyanyian di acara perkahwinan di rumah itu. Lelaki itu dengan bengang terus bertanya, "Rumah apa yang kamu maksudkan?" Nora pun berpaling dan cuba menunjukkan rumah yang dimaksudkan. Tetapi dengan terkejutnya rumah itu bertukar menjadi gelap dan kosong, seperti tidak ada apa-apa acara yang berlaku di sana dan sepertinya tidak ada seorang pun yang mendiami atau menghadiri di rumah tersebut. Mereka bertanya sesama sendiri ke mana perginya tetamu yang hadir tadi. Kereta yang memenuhi ruang parking kosong dan lampu-lampu yang menyala tadi. Lantai rumah itu dipenuhi dengan tanah dan tiada tanda-tanda seseorang berada di sana. Walau sekalipun tiada tanda tapak kaki, memang tiada. Lelaki itu pun memberitahu tidak ada seorang pun yang tinggal di sana setelah rumah itu dikosongkan oleh tuan rumahnya 10 tahun yang lalu. Lelaki itu pun memberitahu lagi yang rumah itu berpuaka dan tidak ada seorang pun yang berani untuk menginjak kaki ke rumah tersebut. Sejak dari kejadian itu, Nora tidak pernah lagi menyanyi atau menghadiri mana-mana acara perkahwinan lagi.